السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، muslimin muslimat, mukminin mukminat, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita bersyukur kerana dengan izin, inayah dan pertolongan daripada Allah jua, kita dapat pada malam ini mengadakan satu program khas yang dianjurkan oleh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIP dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis. Kita bergerak daripada satu masjid kepada masjid yang lain pada setiap bulan pada Jumaat minggu yang ketiga. Cuma pada bulan ini oleh kerana Jumaat tersebut bertembung ataupun berhubung dengan pilihan raya yang baru-baru ini telah selesai, kita bawa program tersebut kepada Jumaat minggu yang keempat. Dan ini merupakan program yang berkesinambungan berkaitan dengan tajuk-tajuk yang dipilih oleh MAIP untuk mendedahkan umat Islam di Perlis khususnya berhubung dengan harta umat Islam yang berkaitan dengan zakat, wakaf dan juga hal-hal yang berkaitan dengan urusan umat Islam. Yang mana tuan-tuan, pada malam ini insya-Allah kita akan membincangkan satu lagi isu yang berkaitan dengan harta, yang mana perkara ini berhubung dengan bidang kuasa Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis yang bertanggungjawab sebagai pemegang amanah tunggal, satu-satunya pihak yang berkuasa di dalam urusan harta umat Islam di negeri ini. Tajuk yang kita akan bincangkan seperti yang telah dipilih dan ditentukan oleh pihak MAIP ialah Al-Luqatah. Mungkin kita jarang dengar perkataan ini, tetapi ia suatu perbincangan hukum yang dibincangkan oleh para ulama di dalam fiqh Islam, iaitu isu yang berkaitan dengan harta temuan ataupun barang yang bernilai yang kita jumpa tanpa kita mengetahui siapa pemilik dia. Itu kita sebut dengan istilah Al-Luqatah. Al-Luqatah. Kita akan tengok
hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan al-luqatah ni, dan kita akan tengok juga perbahasan di kalangan para fuqaha berhubung dengan isu barang yang kita jumpa yang bukan milik kita, bagaimana agama mengatur untuk kita menguruskan harta tersebut. Kalau kita tengok di dalam ta'arif ataupun definisi yang digariskan oleh para ulama, antaranya mereka menyebut bahawa al-luqatah ialah harta yang hilang dari tuannya dan dijumpai oleh orang lain. Dia boleh jadi duit, dia boleh jadi haiwan, dia boleh jadi makanan, dia boleh jadi apa sahaja yang dikategorikan sebagai harta yang hilang daripada tuannya. Mungkin tercicir ataupun mungkin dicuri. Jadi kita, pihak yang kedua ni, jumpa barang tersebut. Masalahnya apa? Kita tak tahu milik siapa barang tersebut. Macam mana kita nak buat? Apa yang Nabi SAW suruh kita buat? Boleh tak kita ambil makan? Boleh tak kita nak guna? Rezeki naik-naik motor tersepak, tengok-tengok rantai emas, kita nak buat apa? Ini yang kita nak bincangkan di dalam tajuk al-luqatah, barang yang hilang milik orang lain yang kita jumpa tetapi kita tak ketahui siapa pemilik sebenar dia. Ini yang kita akan bahaskan insya-Allah taala. Baik. Kalau kita tengok juga antara yang disebut oleh Dr. Mustafa Al-Bugha, salah seorang ulama fiqh moden, kata beliau, al-luqatah ialah sesuatu barang atau harta yang mempunyai nilai di sisi syarak, ada value. Kalau jual ada harga, maksudnya benda itu ada nilai, ada harga, ada value, qimah dia, kan? Yang dijumpai di suatu tempat yang tidak mempunyai pemilik dan kita tak tahu siapa pemilik dia. Ini al-luqatah. Baik. Kalau kita tengok solution ataupun penyelesaian yang telah diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama ni dia tak boleh ikut perasaan. Ini isu yang kita nak sentuh sikit, tuan-tuan. Bila kita bercakap tentang hukum syarak berkaitan dengan agama, kita tak boleh andai, kita tak boleh buat andaian, kita tak boleh buat ikut rasa ke. Lebih penting, kita tak boleh ikut emosi. Hukum adalah satu benda yang dibina di atas nas, dalil. Dia bukan atas cerita. Saya sebut hal ini kerana apa? Kerana dulu kita pernah dengar cerita satu orang lelaki, dia berjalan tepi sungai. Kemudian dia jumpa buah apple. Dia makanlah buah apple tu. Lepas dia dah habis, dia teringat, buah siapa ni?
Dia rasa berdosa. Dia pun ikutlah aliran sungai tu nak pergi tengok rumah siapa ada pokok apple. Kononnya dalam cerita yang mengarut tu, dia jumpalah pokok tu ada di rumah satu orang. Dia pun pilah. Dia kata, saya ni mari nak bagi tahu, kata saya dah termakan buah apple yang saya tak tahu siapa pemilik dia. Lepas tu saya pun cari pemilik dia. Saya jumpa tuan ada pokok apple. Boleh jadi buah yang saya makan tu buah apple yang dibuat ataupun yang mai daripada pokok tuan. Jadi saya mari ni nak minta halal lah. Saya nak minta maaf, nak minta halal. Kerana saya takut ni saya makan buah apple orang ni. Kononnya dalam cerita tu kata, tuan tu tak mau halalkan, tak mau maafkan. Dengan syarat, kalau betul-betul kau nak minta maaf, kalau betul-betul kau nak minta halal, kau kena kahwin dengan anak aku. Tapi anak aku ni buta, pekak, bisu. Dia paksa suruh kahwin. Kawan ni punya takut, sebab dah makan, dia pun sanggup. Malam pertama, tak tengok pun perempuan tu. Tengok-tengok boleh nampak. Dia kata, Pak hang kata buta. Aku ni tak pernah tengok benda haram. Pak hang kata pekak. Aku ni tak pernah dengar benda haram. Pak hang kata bisu. Aku tak pernah cakap benda kotor. Rupa-rupanya cantik. Punyalah mengarut. Cerita-cerita macam ni dijajah, dibawa di atas meja-meja penceramah ni, dijadikan. Kononnya siapa-siapa nak minta halal kena ikut cakap tuan tu. Sedangkan dalam agama, kalau tuan-tuan jumpa buah harum manis ke, jumpa barang apa ke, tuan-tuan makan. Lepas tu tuan dia mai, bayang je lah. Dia kata, hang ada makan buah harum manis aku? Saya pun tak tahu, tengok duk jatuh tepi jalan, daripada duk rosak, daripada duk bagi rosak buang saja, saya balik kupas makan lah. Dia kata, buah aku jatuh, aku beli kat market, nak bawa balik mai ada 5 biji. Tengok-tengok 3 biji jatuh kat jalan. Hang kena bayang balik. Bayang je lah. Itu ya. Tak ada mari nak buat duk syarat lagu ni. Kita dah makan, bayang pada nilai kadar makanan tu. Ini agama. Cuma kalau kita dengar cerita yang tadi ni, oi bagus lah. Tapi agama bukan lagu tu. Agama di atas fakta. Betul ke kena buat macam tu? Ini antara benda yang tuan-tuan apabila dengar cerita, apabila dengar petua, apabila dengar orang sebut tentang agama, kena tanya, mari mana? Baik, saya nak sambung balik tajuk Al-Luqatah kita ni. Berikutnya, An Zaid bin Khalid Al-Juhani, sahib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqul, daripada Zaid bin Khalid Al-Juhani, sahib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan salah seorang daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqul, kata dia, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil luqatah az-zahabi wal awil waraq, faqal, kata Khalid bin Zaid, kata Zaid bin Khalid ni, tuan-tuan ingat nama dia na? Zaid bin Khalid Al-Juhani. Kata Zaid, su'ila Rasulullah. Su'ila majhul, tak tahu.
ada orang mari tanya Nabi anil luqatah, tentang isu barang jumpa. Siapa dia yang tanya? Su'ila, ditanya. Mabni lil majhul, kita tak tahu siapa mai tanya. Tak apalah, yang pentingnya soalan tu kita tahu. Dia kata anil luqatah az-zahab awil warq. Macam mana nak buat kalau kita jumpa barang emas dengan perak? Macam mana kita nak buat? Faqal, Nabi jawab, Nabi kata a'rif wika'aha wa 'isafaha thumma 'arifha sanatan fa in lam ta'rif fastanfiqha wal takun wadi'atan 'indak fa in jaa talibuha yawman min ad-dahr fa'addiha ilaih. Nabi kata kenali sifat barang tersebut. Ambil barang tu, tengok. Kemudian arifha sanah, i'lan, announce, umum, sanatan, setahun. Umum di mana? Di sisi sebahagian fuqaha, dia kata hendaklah pengumuman itu dibuat di tempat-tempat manusia berkumpul padanya, di pasar, di masjid, yang mana tempat orang berhimpun, tempat orang ramai duk ada, i'lan di situ. Sama ada melalui pengumuman ke, kan, di masjid umpamanya khutbah Jumaat, i'lan. Sekarang tuan-tuan, dalam kecanggihan teknologi ini, kita boleh i'lan dalam pelbagai saluran media sosial. Tuan-tuan boleh i'lan dalam Facebook, dalam WhatsApp group, dalam WhatsApp taman, pun semua ni i'lan. Kemudian Nabi kata kalaulah tidak ada yang menuntutnya, dah i'lan tak ada siapa yang nak mari ambil, maka Nabi SAW sebut dalam hadis Zaid bin Khalid yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi kata apa? Ambillah manfaatnya, gunalah. Nabi kata guna, kita guna. Fa in jaa talibuha, maka apabila telah datang ia akan penuntutnya pada satu hari kelak, yauman minad dahr, dah kita i'lan dia tak tuntut, cukup tempoh matang, kita pun dah guna, dah jual, dah apa semua. Jaa talibuha yauman minad dahr, dia cuih lepas kita siasat apa semua, betul hak dia, apa kita nak buat? Nabi kata fa'addiha ilaih, serah balik pada dia barang tersebut, atau kau gantilah dengan setaraf ataupun sepadan. Maknanya kalau benda tu still duk ada dengan kita, kita bagi balik ya. Tapi kalau kita dah guna, dah jual dan sebagainya, kita bayar balik ganti. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, maka dalam hal ini para ulama telah mengeluarkan beberapa hukum. Tuan-tuan, pada asalnya, saya ingatkan diri saya dan tuan-tuan, pada asalnya kita tak boleh ambil barang yang kita jumpa.
Pada asalnya kita tak boleh ambil. Melainkan di sisi fuqaha dibenarkan kita ambil untuk apa? Untuk kita nak menyelamatkan barang tu daripada rosak ataupun hilang. Kalau kita ambil barang tu, kita bertanggungjawab untuk jaga barang tu, dan kita bertanggungjawab untuk i'lan benda tu. Kita tak boleh ambil buat sengak, dan kita tak boleh ambil pergi bagi ke orang, dan kita tak boleh ambil jual, pasal benda bukan milik kita. So kalau tuan-tuan lalu tengok ada jumpa telefon, jumpa duit ke, jumpa barang apa ke, tuan-tuan tak mau ambil, sebab aku ni pun tak boleh harap ke diri aku ni, maka tuan-tuan tak payah ambil. Tuan-tuan habaq kat tu imam ke apa ke, tapi kalau tuan-tuan ambil, tuan-tuan bertanggungjawab. Tuan-tuan nak kena buat ni, yang pi umum, yang pi cari pemilik dia, tuan-tuan kena jaga benda tu hilang dalam jagaan tuan-tuan. Tuan-tuan bertanggungjawab. Maka tuan-tuan pi ambil benda tu, tuan-tuan pi serah kepada Baitul Mal. Itu dia punya solution dia. Mari kita tengok. Keputusan fatwa Mesyuarat Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Perlis kali yang ke-24 dan 25 pada tahun 2016 yang telah berlangsung pada 20 dan 21 Disember 2016 bersamaan dengan 20 dan 21 Rabiul Awal 1438 Hijrah. Dengan ini memutuskan, ni fatwa. Sekarang ni kita jumpa barang, kita nak buat apa? Fatwa dah keluar. Fatwa rasmi Negeri Perlis. Dia kata apa? Pengurusan harta luqatah setelah diisytiharkan selama setahun, yang memungkinkan orang awam mengetahuinya, maksudnya telah diiklan, telah diumum, telah dihebahkan, dan setiap orang pada kemungkinannya dia dapatlah maklumat tu. Maka sekiranya tiada tuntutan yang sah, tak ada orang mari tuntut, tak ada pemilik yang mari ambil, maka harta itu bolehlah dipindahkan menjadi milik Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis Maib, dan boleh digunakan untuk maslahat awam. Maknanya boleh, Maib boleh ambil jadi hak milik dia, dan Maib boleh cairkan harta tersebut, dan Maib boleh guna untuk manfaat awam. Barang mah ke, jam mahal-mahal, Rolex ke apa ke, kan? Duit ke apa ke, kita dah iklan, kita dah buat apa yang Nabi suruh, tak ada tuntutan, cukup setahun, maka jadi hak milik Maib, dan Maib boleh guna duit tersebut. Dan tuan-tuan, ini bukan sahaja terguna pakai kepada Majlis Agama Islam Perlis, tapi bila saya melihat kepada fatwa-fatwa negeri-negeri yang lain, pengurusan takbir berkaitan dengan harta luqatah, kesemua majlis agama mempunyai prosedur yang sama. Maidam, Terengganu, MAIS Selangor, Majlis Agama Terengganu, Majlis Agama Selangor, Majlis Agama Kedah, Majlis Agama Kelantan, semua mengguna pakai prosedur yang sama, menjadi diserah kepada Baitul Mal dan dilakukan proses iklan dan pengumuman, kemudian Baitul Mal boleh manfaatkan harta tersebut. Baik. Kemudian kita sambung. Jika ada dalam tempoh Maib iklan tu,
dalam tempoh Maib jaga amanah tu, ada pihak yang menuntut. Ada pihak yang menuntut. Okey? Dan memang hak dia. Maka dia boleh ambil balik hak dia, tetapi hendaklah dia membayar nilai dan kos yang ditanggung oleh Maib dalam menjaga barang dia. Dia ada frasa tu. Maksudnya bila kita jaga barang ni, dia ada costing dia lah. Yang tu dia kena bayar. Kerana Maib ni bukan duit peribadi, duit orang Islam. Jadi dia kena bayar kos yang ditanggung oleh Majlis Agama Islam. Baik, tuan-tuan hadirin mukminin. Cuma sekarang ni, kalau kita pergi mana-mana tempat, dia ada lost and found. Perasan tak? Lost and found. Tempat itu dia telah khaskan untuk menguruskan barang-barang yang kita jumpa dan hilang. Contohlah dalam kawasan kita ni, kita buat satu kios ataupun satu tempat bangunan ke apa ke, siapa-siapa ada hilang pergi letak situ, siapa-siapa nak pergi tuntut pun pergi ambil di situ. Tapi pihak yang berhak untuk ambil urus hanyalah majlis agama dalam negeri ni. Kita tak boleh pergi bagi kat sebarangan orang, kita kena pergi serah. Cuma tuan-tuan, sebelum kita nak cerita lagi, bila kita sebut barang hilang ni, saya tak boleh tidak, mesti juga nak kena sentuh benda ni. Apa dia? Isu apa? Tok Bomo. Saya harap kot dalam semperi ni tak ada lah duk buat perangai lagu ni. Bahkan kita dalam Perlis ni pun harap tak ada perkara khurafat, perkara yang singkat. Apa dia? Barang hilang, pergi cari Tok Bomo. Tok Bomo yang paling pandai pun pembohong. Siapa dia? Siapa dia? Ahli nujum, bijak laksana, Pak Belalang, Geluk Jampi, Baginda Sultan telah hilang, dicuri oleh badan dan nyawa. Yang curi tu nama kawang tu badan dan nyawa. Jadi pergi jumpa dengan ahli nujum. Filem-filem P.Ramlee ni dia ada kritikan sosial. Bagaimana bodohnya sebahagian manusia ni boleh pergi percaya kata ada orang boleh tahu barang hilang. Sebab itu tuan-tuan, saya bagi tahu di Indonesia, Tok Bomo ni dipanggil orang pintar. Yang jadi Tok Bomo ni di Indon digelar, kalau kita dukun, pawang, di Indon dia panggil Tok Bomo ni orang pintar, kerana yang pergi jumpa dia orang bodoh. Adakah orang boleh tahu barang hilang? Dan tuan-tuan, di atas khurafat inilah ada orang yang terbunuh. Hilang pergi jumpa Tok Bomo. Tok Bomo akan tuduh orang dekat, orang yang duk mai selalu, bukan orang jauh. Ada satu sahabat hilang motor, pergi jumpa Tok Bomo. Tok Bomo buatlah, ambil lah ayam, duk tengok ni. Dia kata orang dekat yang curi ni, boleh ke ambil balik? Tahu ke duk tang mana? Kita nampak tapi kita tak boleh ambil. Pasal apa tak boleh ambil? Dah nampak. Habang mai kami nak pergi ambil. Yang hilang hari apa? Jumaat. Yang mai ni hari apa? Isnin. Kalau mari Ahad boleh. Sebab dah mai hari Isnin,
dah susah. Nampak dah? Boleh tak nak tengok? Boleh tengok. Ada motor tu dia duk tongkat tepi pokok nyok. Kita pun pembang tengok. Tak nampak, pendek umur. Sebab itu orang yang masih percaya, masih menggunakan khidmat bomoh, tak kiralah nama ustaz ke, tok guru ke, apa ke, kalau duk boleh tengok barang hilang ni, memang syirik. Mana ada dalam ajaran Nabi boleh pergi duk tengok barang hilang. Sedangkan ketika berlaku macam-macam pada zaman Nabi pun Nabi tak boleh tengok dan Nabi sendiri tak nampak apa yang berlaku. Kerana benda ni benda khair. Sebab itu saya kata kalau ada bomoh-bomoh yang boleh tengok barang hilang, boleh jumpa barang hilang, lantik mereka duduk dalam unit siasatan di balai-balai polis. Mereka ni kita lantik sebagai investigator officer, IO. Barang hilang, api jumpa pegawai tu. Nama dia apa? Bomoh 1. Tapi orang Melayu dalam dunia yang moden, dalam dunia yang canggih, dengan smartphone, telefon pun nama telefon pintar, pandailah telefon tu, tapi dia kalau hilang tetap hidup menengok. Orang buat pi menengok, orang hilang pi menengok, semua pi menengok. Saya kata kalau betul dia boleh tengok, tuan-tuan masa nak bayar pengerah sat lagi, muhung dia sedah. Tu saya dah letak dah tadi ni. Tok Bomoh 300 pengerah. Dia tak tahu mana. Tak syak saya tak tepi tu. Tak syak saya bolan sampui tu. Saya tak tepi Tok Bomoh. Tak ada. Tengok sat. Kawat mana pula pergi sapu? Dalam dunia macam ni punya cerdik, dalam dunia orang pi ke bulan pun masih orang Melayu duk percaya Tok Bomoh. Nabi SAW mengingatkan kita tentang bahaya bomoh ni. Nabi kata man ata arrafan au kahinan fasa'alahu fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa-siapa yang pergi jumpa Tok Bomoh, arraf, tukang nujum, tukang tilik, dulu tengok hilang barang, pergi jumpa Tok Bomoh, berkelahi, bergaduh, tuduh kawan tu tak ambil. Pasal apa? Percaya pada Tok Bomoh. Nabi kata siapa yang pergi tanya dan dia percaya apa yang disebut oleh tukang nujum, tukang tilik tadi, faqad kafara, dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Quran. Quran kata apa? Quran kata qul la ya'lamul ghaiba illallah. Quran kata-katakanlah wahai Muhammad, tidak ada orang yang mengetahui, tidak ada sesiapa pun yang tahu benda gaib melainkan Allah. Dan benda hilang-hilang ni semua di dalam tangan Allah Ta'ala, semua dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Macam mana kita boleh dakwah kata kita tahu? Yang ni satu benda yang pelik, man. Maka sebab itu hadirin mukminin, saya menasihatkan dalam bab-bab hilang jumpa barang ni, kita doa kepada Allah, salat 2 rakaat, minta balik. Satu lagi saya nak sebut berkaitan dengan hilang barang ni juga. Pergi ke Mekah, tak payahlah kita duk cerita pelik-pelik. Kasut hilang lah, beg hilang lah. Bukan kata kasut je hilang, Kaabah pun hilang. Dia kata aku tak nampak Kaabah. Hang tak nampak Kaabah? Memanglah hang tak nampak Kaabah, hang tak masuk lagi. Kaabah duduk dalam. Sini duduk kecemahan. Pasal apa? Pasal duduk balik cerita Kut Sempri ni, siapa ada buat tak ketahuan esok, dia hilang lah kasut dia. Ni bukan kata orang biasa-biasa ya. Siapa pi pun kasut ni wajib hilang. Kalau tak hilang tu pelik. Bukan masalah dia buat dosa, bukan masalah
Kita Abu Jahal tak ada cerita hilang kasut. Sakan kita boleh kat kita yang hilang kasut ni. Pasal tu kita kata teruk-teruk Abu Lahab pi masuk Masjidil Haram, tak hilang kasut dia. Yang hang ni lebih teruk pada Abu Lahab, hilang tak berhenti sat kasut. Kasut hilang ni bukan pasal dosa. Pintu banyak. Kutu berhak ni pun banyak. Yang jenis masuk-masuk sapu ya kasut siapa, dia bukan heran. Kita tanya pergi Mekah habis banyak mana Tok Haji? Habis banyak Makan apa? Dia kata tak habis kok beli kasut. Tiap-tiap kali pergi beli kasut, tiap-tiap kali beli kasut. Kan? Benda ni tuan-tuan, benda normal, tak ada kaitan dengan dosa. Hang buat apalah dulu di Malaysia, hang dah makan tak ketahuan apa ke, buat tahana kat siapa ke, kasut lu hilang ni. Dak. Benda ni benda normal, benda biasa. Tu saya nak sebut. Baik. So tuan-tuan, satu isu lagi. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nak publish sikit lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Jabir, dia bagi excuse. Kita boleh terus ambil, tak payah duk umum. Dalam isu apa? Benda yang mudah expired. Contoh macam ni lah tuan-tuan. Tuan-tuan keluar sekejap lagi, tuan-tuan nampak ada siapa tak tahu tinggal buah pisang ke, nasi ke apa ke. Tuan-tuan duk tengok elok, tengok tak ada orang. Katalah tuan-tuan jadi tok siok, tutup apa semua, mungkin kawan ni pi beli sate. Pi beli sate, mai singgah semayang, terlupa. Dia buat turun letak atas meja, dia terlupa ke apa ke. Kita pun tengok, duk ingat kata Maryam saja boleh makanan daripada Allah Ta'ala, aku pun boleh. Usahakan akan siapa metak orang ni, boleh hak dia nak ambil, boleh hak dia nak makan, ataupun dia nak kena umum setahun. Buah ke sate ke apa ke mau umum setahun, elok. Gantung di sini di masjid ni sate, tulis situ 1/12. Bila pula kita nak boleh ambil sate ni tu Imam? Kalau ikut hadis malam tu, hadis Zaid bin Khalid, 1/12 2023. Elok tu Imam. Memang yang sak pakat duk lengut. Memang lambat lagi 2 bulan lagi. Jadi hak yang mudah expired ni makan terus. Balik tu minta bini, abang kat bini hambuk kelak pinggan mai. Awak abang beli sate. Tak habang pun kata nak beli sate. Dak siapa tak tahu tinggal ke. Kadang-kadang kita pergi pasar malam, buh kat atas apa? Dalam raga motor banyak, jatuh kat jalan setengah. Jadi benda-benda lagu ni tuan-tuan balik kat masjid nampak buh apa jatuh apa, kutip balik kupah. Abang bila yang pergi pasar malam? Tapi ni banyak duk boleh buah mau makan. Aku jumpa kat jalan, boleh ambil tak? Boleh tapi bukan kena umum setahun. Yang tu tak masuk. Kok lah dia mai, dia ketuk pintu. Dia kata pakcik ni tok siak dia. Pakcik balik lah kali tadi masjid. Awak, saya ada tertinggal ada buah apa tak tahu di masjid. Bila hang tinggal? Saya lupa dah bila tinggal. Buah apa hang tinggal? Adalah 2-3 biji apple, buah lai apa semua. Pakcik dah jumpa? Tu kena jujur habaq. Ada. Lepas tu pakcik balik makan takkan nak biar. Tak apa, saya nak tahu waktu saya takut ikut saya pitak tang mana. Kalau dia minta balik, payah. Dia tak payah duk ugut Ada anak darah. Awak boleh kerana pakcik dah makan buah lai saya nak menikah dengan anak pakcik. Kau tidak pakcik masuk neraka. Saya makan buah lai saya tak bang? Tak ada. Ajak dia pi kedai Pak Ku Mak depan Taman Guru Jaya tu, pi beli buah-buah lai datang itu aku berlupa lah 5 biji. Beli balik 5 biji, pi bagi dia, ambil balik. Lain kali hang peringat comak sikit jangan duk kalut. Tinggal pula tadi. Mudahlah agama ni. Pasal tu dalam hadis Jabir ni
rakhasa lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil 'asa was-sawt wal habl wa ashbahihi yaltaqituhu ar-rajul yantafi'u bih. Nabi memberikan kelonggaran kepada kami untuk mengambil benda-benda seperti tongkat, cemeti ini, pukul ini, kuda apa semua ni, tali dan apa sahaja benda-benda yang mudah rosak, yang boleh dimanfaatkan. Nabi kata ambil dan manfaatkan. Dia terkeluar daripada i'lan tadi ni. Itu apa yang disebut oleh para ulama. Bahkan sebahagian fuqaha kata tak payah kita nak umum sangat sampai setahun, kita tengok pada barang tu. Kadang-kadang dia kata 2-3 bulan pun kita tak nampak, kita boleh manfaatkan. Nampak tuan-tuan? Macam mana how to manage? Macam mana kita nak urus? Mudah ceritanya, kesimpulannya, tuan-tuan jumpa, tuan-tuan bawa pergi ke Baitul Mal, selesai. Kalau tuan-tuan nak simpan, tuan-tuan umum, tapi tuan-tuan bertanggungjawab. Lepas daripada kadar tempoh yang sepatutnya, tuan-tuan boleh manfaatkan. Boleh. Kita bagi laluan kepada azan, dan saya nak jawab satu isu yang tengah hangat sekarang di media sosial yang menyebabkan ramai orang keliru. Saya tak mau respon, tapi oleh kerana banyak sangat orang hantar mesej my WhatsApp apa semua, saya ingat saya jawab sekali ya. Lepas tu depa boleh potong dan depa boleh sebarkan, dan saya ingat tak perlu kita nak ulang. Tapi saya nak bagi azan dulu. Kita bagi azan dulu, nanti saya nak jawab yang video tersebut, dan kita tangguh program kita insya-Allah taala.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Jadi itu antara apa yang telah kita sebut berkaitan dengan al-luqatah dan juga peranan dan kuasa yang diberikan kepada majlis agama dan bagaimana tuan-tuan untuk menyelesaikan hal-hal yang tuan-tuan jumpa atau tuan-tuan berhadapan dengan barang-barang yang bukan milik kita. Kita kena ingat tuan-tuan, soal yang paling besar dalam hidup kita ni apabila kita berurusan dengan harta orang. Harta orang ni satu amanah. Sebab itu Nabi SAW apabila dia cerita tentang soalan yang akan ditanya oleh Allah ketika kita berdiri di hadapan dia, ketika mana antara kita dengan Tuhan dia, tak ada orang lain. Antara benda yang Tuhan akan soal kita adalah wa yus'al an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah. Daripada mana? Min aina? Tuhan akan tanya kita. Wa huwa a'lam. Dia lebih maha mengetahui. Dia mengetahui apa yang kita buat. Wa yus'al, dia tanya min aina. Bukan setakat dia tanya mari mana, wa fima, ke mana. Maka sebab itu kata para ulama, Tuhan hanya bertanya satu soalan tentang umur kita, satu soalan tentang kesihatan kita, satu soalan tentang ilmu kita, tapi dua soalan tentang harta kita. Apatah lagi bila dia berhubung kait dengan harta milik orang lain. Yang ni hak jadi harta orang, hak jaga harta orang ni, kan? Kita hati-hati. Sebab itu dalam banyak hadis Nabi SAW ketika ditanya tentang apa fitnah ni, Nabi kata ujian yang paling aku takut ialah ujian harta. Kita mungkin boleh semayang, kita mungkin boleh semayang, baca Quran, tapi bila mai dalam soal duit ringgit ni, dia soal ujian lain. Baik, apa yang saya nak respon, nak ambil kesempatan ni oleh kerana ada live pada malam ini, tersebar video yang viral pagi tadi saja, masuk dekat 7-8, ada masuk Messenger, ada masuk WhatsApp, ada masuk daripada Facebook pun ada tag saya, tentang kenyataan satu orang wanita yang saya rasa kenyataan itu memang berbahaya. Apabila dia kata kalau kita berubat, kita makan ubat, tak kira lah ubat tahan sakit, dia mention dalam tu. Dan saya dengar video tu, bukan saya ambil daripada mana-mana, yang saya dengar video tu, dia kata siapa yang makan ubat tahan sakit ni atau berubat, dia telah ambil benda haram dan tempat dia dalam neraka. Dan 2-3 orang pesakit kanser yang memang duk makan ubat tahan sakit apa semua, WhatsApp tanya, macam mana ni ustaz, betul tak? Sebab penampilan menipu, penampilan dengan tudung labuh, disulam dengan ayat Al-Quran, disulam dengan hadis-hadis yang ditafsir. Ni tak ada hubung kait pun, dia tibai semacam ya. Tuan-tuan tahu, ni ubat tahan sakit ni tak boleh makan, ni berobat ni semua tak boleh makan. Tahu dia baca ayat apa? Ayat tak ada kaitan pun. Tapi orang awam ni tuan-tuan, orang awam ni, kita baca ayat ni, bukan kata baca ayat Quran ya, saya kata banyak kali ya, orang awam ni dia dengar Arab menyanyi lagu dangdut pun dia kata mengaji. Ui, sedap depa mengaji. Depa bukan mengaji tu, depa duk menyanyi dangdut. Tahu menyanyi dangdut? Siapa dia yang tuan-tuan bisa dengar lagu menyanyi dangdut yang terkenal? Kan? Apa? Menyanyi dangdut. Dangdut tu di Arab kan? Dia kata sedap depa mengaji. Lagu apa depa bawa ni? Akhirnya dia duduk menyanyi dangdut. Tu saya nak abang orang kita ni, dia bukan boleh dengar Arab sikit. World Cup
World Cup, Ka'sul Alam, Piala Dunia. World Cup tu dia ada apa? Kalau kita pengulas Arab dia cakap apa? Pengulas kalau Arab dia cakap Arab lah. Yang kita faham pun gul. Awal tu dia cakap Arab. Kita tak tahu kata dia duk ulas bola. Dia duk ceramah apa ni? Dia bukan ceramah, dia duk habaq kata bola tu dilepaskan, disepak dan ditepih oleh penjaga gol. Tapi bunyi Arab lah. Tu saya nak habaq tuan-tuan, beware, be careful. Jangan satu orang perempuan pakai tudung labuh, baca ayat Quran sikit, selit pergi sikit, kalan kabut habis hari ni. Bila kita dengar kita kata mangkak macam ni pun, tahu apa dia dalil dah? Dia kata tak boleh makan ubat, tak boleh pergi hospital apa semua ni. Ini semua perubatan ni kafir. Qul ya ayyuhal kafirun. Tu dia bunyi kafir saja terus pergi ambil tenyih terus. Ayat qul ya ayyuhal kafirun tu dia bukan soal ubat, dia bukan soal hospital, dia bukan soal perubatan, dia soal akidah, ayat akidah. Dia kata tengok ayat ni, ubat kafir, ubat Islam. Dia ni satu lagi tuan-tuan, rupa-rupanya dia ubat sunnah. Ni sat lagi saya nak tibai tentang ubat sunnah ni. Saya nak tenyih betul-betul tentang ubat sunnah ni. Ni yang duk habaq. Saya pun habaq duk payah banyak kali lah. Semua yang condemn ubat hospital, yang tak bagi makan ubat darah tinggi, yang kata ubat darah tinggi tak bagus, yang kata ubat hospital tak bagus, rosak buah pinggang. Hujung sekali. Cuba dengar hujung sekali. Dia akan jual tu, makanan sunnah dia tu. Apa dia makanan sunnah dia? Madu campur habatus sauda, campur kismis, dia gue punya satu gue, dia kata makanan sunnah. Makanan sunnah. Yahudi kalau tengok harga makanan tu pun, Yahudi kalau tengok produk tu pun, Yahudi 3 kali masuk ICU, punya mahal. Pasal dia kata kalau mahal harga Yahudi. Sebab itu saya kata tuan-tuan, Nabi kalau dia hidup, dia sendiri tak makan ajuh. Dia sendiri dia tak makan ajuh. Pasal apa? Pasal apa Nabi tak makan ajuh? Mahal. Nabi mana ada duit. So saya nak bagi tuan-tuan ni, kita bukan masalah nak marah ke, kita bukan masalah peribadi ke. Masalahnya benda tu mengelirukan masyarakat, menyebabkan sebahagian tak mau makan ubat, sebahagian tak mau pergi hospital. Pasal apa dia kata? Yang ni boleh rosak akidah, masuk neraka tuan-tuan. Saya nak habaqnya dalil cukup banyak. Saya nak kena baca, nak kena ambil kesempatan ni supaya masyarakat dapat kepahaman yang betul dalam dunia yang fitnah ni. Setengah-setengah makcik tak mau makan ubat. Setengah-setengah makcik dia kata saya tak mau, saya nak doa ke Allah Ta'ala ya. Saya nak biar. Saya kata mana ajaran ni? Lepas tu tengok doktor sebelum tu dia orang yang sama yang kata siapa yang pergi beranak dekat doktor lelaki dayus. Suami dayus dan isteri tak ada maruah. Pasal apa? Pasal duk biar, bukan mahram tengok aurat. Tuan-tuan, tak ada siapa duk pasal-pasal nak bagi orang tengok aurat kalau tak darurat. Lepas tu dia kata ni berobat benda-benda haram. Sedangkan dalam agama, kalau benda itu darurat, hatta benda haram sekalipun dibenarkan untuk kita guna sekiranya darurat. Maka sebab itu saya nak bawa kepada tuan-tuan beberapa dalil untuk kita jawab dan kita betulkan pandangan yang disebut berkaitan dengan mengambil ubat ni. Satu, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, dengar dari orang yang betul, dan lebih penting konten kepada apa yang dia sebut itu mesti ditapis. Yang ni baru orang yang ada ilmu, baru orang yang cerdik. Pertama, kita nak sebut pasal ubat ni. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari,
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma anzalallahu da'an illa anzalahu shifa. Allah Ta'ala tidak akan menurunkan suatu penyakit melainkan dia akan menurunkan baginya syifa, ubat. Kata Al-Imam Al-Khattabi, hadis Bukhari yang kita baca tadi ni menunjukkan tentang sabitnya ilmu perubatan dan bolehnya mendapatkan rawatan bagi mengubati penyakit, dan itu adalah satu tanda bahawa setiap kesakitan itu dan kesembuhan datang daripada Allah. Maksudnya Nabi kata bila Allah Ta'ala turunkan penyakit, dia turunkan ubat. Apa maksud dia? Adanya ilmu perubatan. Itu dalil Nabi suruh berubat, dan itu tanda Allah Ta'ala tak akan buat turun tanpa ada penawar. Itu poin yang disebut oleh para ulama. Bahkan kalau kita tengok dalam hadis-hadis yang lain, yang mana Nabi SAW sebut berkaitan dengan mendapatkan rawatan dan juga tentang pendapat yang menyatakan kita kena berubat ni, adalah hadis yang mana Nabi SAW sebut dalam riwayat Imam Muslim. Nabi kata apa? Likulli da'in dawa. Setiap penyakit ada ubat dia, umum. Fa idza usiba dawa, apabila hampa berubat betul ubat tersebut, rawatan treatment itu betul dengan apa yang kamu tanggung sakit itu, bara'a biiznillah, kamu akan sembuh dengan izin Allah. Sebab itu ketika Nabi sakit, Nabi tak tolak rawatan. Aisyah yang buat ubat. Orang mari petua dekat Aisyah. Abdullah ibn Zubair tanya mak saudara dia, Aisyah. Dia kata dekat mak saudara dia, engkau pandai sastra, engkau anak Abu Bakar, anak bangsawan, anak orang-orang yang hebat. Kau tahu mana ubat? Siapa ajak kau tentang ubat? Dia kata dahulu ketika Nabi sakit, ramai orang mari cerita dekat Nabi tentang ubat, aku yang tolong bancuh, maka aku tahu tentang ubat-ubat yang ada. Itu bini Nabi. Tak pula Nabi kata dekat dia, hang nak masuk aku neraka, hang duk bancuh ubat apa ni? Tak. Itu satu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, apa kata Nabi? Ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, tadawau. Ni Nabi kata, wahai hamba-hamba Allah, tadawau, berubatlah. Nabi suruh ni, tadawau, berubatlah kamu semua. Fa inna Allah lam yada' da'an illa wada'a lahu dawa. Apabila Allah Ta'ala menurunkan penyakit, dia tidak akan menurunkan penyakit sahaja, dia akan menurunkan penawar dan ubat kepada penyakit itu. Illa da'an wahid, kecuali satu yang kita tak boleh berubat. Apa dia? Iaitu al-haram, penyakit tua. Penyakit tua ni tak ada ubat nak bagi muda. Depa kata makan kolagen. Makan kolagen ni anti penuaan. Ini pun satu pepok lah tuk-tuk kat kampung ni nak bagi makan kolagen. Kan? Dulu depa duk makan pegaga. Lepas tu mai jual ni kolagen anti penuaan. Pepok lah kolagen tu, habis 3-400 duk tua siapa tu juga. Tua nak buat macam mana? Kita bukan duk kuih muda, duk kuih tua. Kan? Cucuk botok, cucuk sana, cucuk sini. Kan? Muka cekang, minta maaf lah. Muka cekang pasal cucuk botok. Mai tang dagu bergelambir. Tak payah duk. Ini ialah proses kehidupan. Tua ni kita tak boleh lari. Saya pun akan pergi bertua. Sebab itu dalam agama ni dia suruh kita doa supaya jangan tua itu menyusahkan kita.
Wa a'udzu bika an uradda ila arzalil umur. Kata Nabi, aku berlindung kepada Allah daripada penyakit tua yang nyanyuk, yang menyusahkan aku dan orang lain. Tapi tua ni kita tak boleh elok. Tak ada ubat nak bagi mudah, kan? Baik. Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, nampak? Okey. Kesimpulan yang boleh kita buat. Kesimpulan yang kita boleh buat dalam urusan perubatan. Saya nak simpulkan ni. Dalam urusan perubatan, kita hendaklah merujuk kepada ahli dia. Ini apa yang disebut oleh Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Sedangkan ubat-ubat yang lain yang berkaitan dengan apa semua, abatus sauda, madu, apa semua ni, kita tak nafikan ada manfaat dia, tapi hendaklah benda itu dirujuk kepada ahli dia. Sebab tuan-tuan, habatus sauda bukan semua orang boleh makan. Dan sebahagian ulama kata habatus sauda disebut oleh Nabi kerana itu ialah perubatan pada zaman itu. Saya nak baca kat tuan-tuan apa yang disebut oleh Al-Imam Ibnul Khaldun. Apa kata dia? Kata Ibnu Khaldun, maka perubatan yang diriwayatkan di dalam hadis kepada kita ialah daripada perubatan Arab. Ia bukan daripada wahyu. Ibnu Khaldun. Kenal Ibnu Khaldun? Ibnu Khaldun kata, perubatan yang diriwayatkan di dalam hadis kepada kita ialah daripada perubatan Arab. Ia bukan daripada wahyu. Ia menjadi perkara kebiasaan bagi orang Arab. Apa yang disebut keadaan Nabi di dalam hal perubatan adalah termasuk di dalam adat kebiasaan orang Arab. Bukan kerana ia disyariatkan seperti itu. Ini kerana Nabi dihantar untuk mengajar agama, bukan dihantar untuk mengajar perubatan dan adat kebiasaan yang lain. Kata Ibnu Khaldun, ini dibuktikan dalam kes tamar. Nabi silap. Tamar isu agama ke isu dunia? Tuan-tuan nak tanam harum manis, mai tanya saya sebatang pokok pun tak pernah tanam. Ustaz, macam mana nak tanam harum manis? Silap orang. Nabi SAW dalam satu hadis, dia pergi Madinah, dia tengok orang kacuk kawinkan buah pokok tamar. Nabi kata apa? Ma tasna'un? Qalu kunna nasna'uhu. Qala la'allakum law lam taf'alu kana khaira. Nabi kata, hampa buat apa ni? Kami duk kacuk pokok tamar. Nabi kata, kalau hampa tak buat, itu lebih baik. Fataraku, depa pun tak kacuk, depa tak buat. Yang depa duk biasa, depa duk bagi kahwin. Nabi kata, hampa tak buat pun tak apa, depa tak buat sungguh. Apa yang berlaku? Fanaqasat, tak berbuah, tak berbuah. Fadzakaru dzalik faqal, depa pun pergi cerita dekat Nabi, ni Rasulullah tak berbuah. Pasal apa? Pasal Rasulullah kata jangan kacuk, kami tak kacuk, tak berbuah. Nabi kata apa? Innama ana bashar, sesungguhnya aku manusia. Idza amartukum bi syai' min dinikum fakhudhuhu bihi, apabila aku suruh kamu dalam urusan agama, ambil dan amalkanlah. Wa idza amartukum bi syai' min ra'yi, jika aku suruh dalam urusan dunia daripada pendapat aku, bukan daripada wahyu Tuhan, urusan dunia bukan agama, Nabi kata fa innama ana bashar, aku adalah manusia yang boleh jadi betul, boleh jadi salah. Hadis Muslim. Very clear, sangat jelas, menunjukkan apa? Dalam perubatan kita merujuk kepada ahli dia. Dan saya nak tekankan sekali lagi tuan-tuan, tak ada istilah perubatan Islam. Saya nak bagi dengar je lah, tidak ada istilah perubatan Islam. Kerana apa? Kerana apa sahaja perubatan yang memberi manfaat kepada manusia, yang baik, yang dibuktikan dengan sains dan fakta, maka itulah perubatan Islam. Yang ada, dengar, perubatan moden dengan perubatan tradisional. Hospital kita panggil perubatan moden. Yang akak kayu apa semua ni perubatan tradisional. Yang jampi-jampi doa tu kita panggil ruqyah syar'iyah.
Boleh beza ada istilah ni. Tuan-tuan pi, dia kata kena scan. Dia kata aku pi hospital, depa bubuh dalam terowong tu. Kapiak mana pula duk ajak ni? Bukan kapiak, yang tu Islam. Masalah kita yang kita duk pi tenyeh semua kapiak tu pasal apa? Pasal orang kapiak rajin mengaji dan dia jumpa benda tu. Orang Islam duk berkelahi tak sudah-sudah. Duk kira coklat tu ada gelatin babi, tak ada gelatin babi. Minyak wangi nak pakai pergi masjid ni ada alkohol, tak ada alkohol. Duk bersembang tajuk tu tak habis-habis. Maka orang lain buat ubat, kita duk pakai ubat. Vaksin ni tak mau pakai, vaksin ni tak mau pakai. Suruh buat sendiri tak boleh buat. Vaksin ni ada babi, vaksin ni ada babi. Hang buat vaksin ada lembu, kami nak pakai pun tak buat. Ini masalah orang Islam. Sebab itu tuan-tuan hadirin mukminin, Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi kata in kana yanfa'uhum dhalik falyasna'u. Tengok Nabi kata apa? Jika suatu perbuatan itu dalam urusan dunia memberikan manfaat kepada kamu, maka buatlah perkara tersebut. Nabi suruh buat. Jadi tak timbul isu makan ubat kapiak, makan ubat tahan sakit ni menyalahi tawakal, tak bergantung kepada Allah. Kerana ini semua adalah daripada perkara yang Nabi benarkan. So saya nak bagi tuan-tuan jelas. Yang mana yang perbuatan kapiak tu, yang tak boleh tu? Pergi Tok Bomo siap. Tu saya tengok satu lagi video, Masya Allah, orang hantar mai. Kita banyak kerja nak buat tapi duk tengok video ni pasal yang ni masalah umat. Halau hantu bakak colok lagu Tok Pekong Cina. Halau hantu dia bakak Tok Pekong Cina tu, dia pergi gantung kat dinding. Orang hantar, ni boleh buat dah ustaz. Apa dia ni? Dia kata bakak colok nak halau hantu. Tuan-tuan hadirin mukminin, macam mana kita nak halau hantu? Nabi suruh kita baca ayat kursi, 3 kul, suratul Baqarah. Ini yang nak halau hantu. Ta'awuz, nak masuk bagi salam, nak makan baca bismillah, nak tidur baca doa. Tak cukupkah dengan apa yang diajar oleh Nabi sampai kita nak piduk bakar colok, nak piduk perasak rumah, nak piduk perkemian? Maka saya nak tegaskan kepada wanita-wanita yang ada dalam video, termasuk dengan suami dia tu sama naik, inilah apa yang Nabi sebut ar-ruwaibidah. Perubatan bukan urusan kita, perubatan bukan bidang kita. Perubatan bukan. Pasal itu kalau orang tanya perubatan, tanya doktor. Tanya. Yang seronoknya nak jadi doktor 7 tahun 8 tahun baru dapat. Masuk kursus 3 hari terus keluar perubatan Islam. Lepas tu takutkan masyarakat. Pergi ambil, tuan-tuan tahu tak ni, saya nak sebut ni, siapa-siapa yang pergi ambil ubat hospital yang dibayar RM1 percuma tu, dia tak makan, dia telah khianat pada harta orang Islam, pada harta rakyat, pada harta negara. Kerana ubat tu bukan percuma, tuan-tuan memang dapat percuma. Kerajaan beli dengan duit kita ni. Kerajaan beli dengan duit orang, duit ni rakyat ni. Lepas tu pergi ambil, lepas tu dia himpun di rumah dia, tak makan. Sebab apa tak makan? Pasal nak pergi duk makan tu, penghulu segala. Dia nak pergi tu. Ubat yang free dia tak makan, dia pergi bayar awak 3-400 tu. Dia pergi percaya awak 3-400 tu. Yang 3-400 tu semua buat satu kilang yang timbang kilo. Saya bukan tak bagi beli, tapi saya kata kadang-kadang orang Islam mudah ditipu. Pasal apa yang ni? Yang ni orang Islam kita buat. Yang tu orang kapiak buat. Ni nak habaq oi, kawan ni tukang jual ya, kilang yang buat tu kilang Cahaya Nur Nalip. Maka hadirin mukminin, pasal apa yang kita pergi duk jadi kelang kabut dalam soal ni? Heboh viral, beratus-ribu orang tengok. Takut ubat tahan sakit masuk neraka, kapiak dan sebagainya. Mudah sangat. Kapiak masuk neraka, kapiak masuk neraka. Yang masuk syurga ubat dia.
So lepas ni kalau tuan-tuan tengok mana-mana yang duk tukang sakan ceramah sangat tu, tukang sakan duk kapiakkan orang tu, tukang sakan duk nerakakan orang tu, tuan-tuan tahu dah dia nak jual buah dia. Saya dah baca tadi berapa banyak hadis perkataan para ulama yang menerima perubatan, suruh kita berubat. Cuma di sana ada pandangan yang kata sunat kita berubat, ada pandangan kata harus kita berubat. Memang tak dinafikan, berlaku khilaf di kalangan para ulama hukum berubat ni. Sebab ada hadis satu wanita yang kena rasuk, dia mai dekat Nabi, dia kata aku kena rasuk. Nabi tanya, hang nak suruh aku doa bagi lega ke atau hang nak sabar? Dia kata aku sabar. Kalau hang sabar hang dapat syurga. Dia kata dia nak sabar. Hadis tu menyebabkan di kalangan para fuqaha bincang, berubat ni wajib ke tak? Tapi saya nak bagi tahu, berubat ni kalau kita tak pi berubat memudaratkan kita, lebih buruk keadaan kita, kita kena pi. Tapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan sakit sikit-sikit tuan-tuan tak mau pi, tak apa, nak minum air, penawar ke apa ke sikit-sikit tak apalah. So kita cukuplah, kita tutup buang tajuk ni. Lepas ni pada tuan-tuan, bab berubat beriman dengan hospital. Saya ingat ni yang berlungguk yang doktor-doktor hospital tu, takkan seorang pun tak semayang. Takkan doktor-doktor hospital, nurse-nurse kaki tangan hospital tu tak ada yang beriman. Yang semua tu nak bagi kita masuk neraka. Takkan semua tu jahat sangat sampai kita, cara dia cakap tu macam doktor-doktor ni semua ni ejen-ejen Yahudi. Sebab tu ada satu tok guru, astagfirullah, tok guru tu pun perkataan dia berat. Dia marah dekat Menteri Kesihatan yang dulu ni. Dia kata apa benak makan bab satu banyak sangat. Sebut dalam masjid ni, bab makan bab satu benak sangat. Nak bunuh orang Islam apa semua. Ini masalah. Bila kita berbeza, kita melampau. Tanda munafik apa? Wa idza khasama, bila mereka berkelahi, mereka berbeza pendapat, fajara, mereka lebih daripada kadar yang sepatutnya. Dan tuan-tuan tengok, ni saya nak tanya kat tuan-tuan, saya bukanlah sokong vaksin, tapi alhamdulillah tuan-tuan tengok kesan vaksin tu terbukti. Bila kita vaksin, tuan-tuan tengok peratus orang yang kena COVID turun. Dulu banyak orang mati, sekarang mati jarang kita dengar, dan kita boleh mari semayang. Tuan-tuan nampak tak kesan kepada vaksinasi tu? Kita dapat menikmati hidup kita. Dan kita pun yang kalau kena COVID sikit-sikit je, yang paling mereka tak boleh jawab sekali, mula-mula keluar vaksin Yahudi, lalas sekali Yahudi cucuk dulu. Yahudi negara pertama yang cucuk rakyat dia. Sebab itu kita tuan-tuan bukan payah ya. Dalam dunia ni kita hanya blame dua pihak ya. Satu Yahudi, satu lagi hantu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmat kita, dan saya harap penjelasan ini dapat membetulkan balik kepahaman kita. Dan kawan-kawan yang tengok pun dia kata, entah jawab teruk sangat, sesat habis orang, keliru habis orang. Kita hati-hati tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita, memberkati kita. Terima kasih kepada Maib dan pihak Masjid Al-Amin yang memberi ruang untuk kita program pada malam ini. Saya akhiri dengan aqulu ma sami'tum, astaghfirullahal azim li wa lakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.